Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, pagi yang mulia ini, kita dapat teruskan pengajian kita. Kita dapat mulakan pengajian tafsir kita, iaitulah kembali kita ke surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah iaitulah surah yang pertama mengikut susunan Al-Quranul Karim. Sebab itu nama dia Al-Fatihah. Pasal apa nama dia Fatihah? Sebab dia duduk yang pertama, dia nombor satu, jadilah dia tu Al-Fatihah, makna pembuka. Al-Fatihah makna apa? Makna pembuka. Jadi hari ini 17 Safar, 17 Safar 1445 bersama dengan 3 September. 13 Safar bersamaan dengan 3 September 2023. Alhamdulillah, kita dah mula beberapa siri yang lepas, mula dengan muqaddimah tafsir Muharrar. Kemudian kita telah ambil tafsir ringkas kepada isti'azah. Isti'azah makna a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan juga kita telah bincang tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan masuk kepada muqaddimah intisari surah Al-Fatihah dan beberapa fadilat kelebihannya. Beberapa fadilat kelebihannya yang sangat besar, yang cukup mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Cukup mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mari kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Balik semula kita kepada muqaddimah. Muqaddimah surah. Muqaddimah surah Al-Fatihah. Tengok pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 1. Muka surat 1. Al-Fatihah ni surah yang pertama, juzuk yang pertama, muka surat juga 1. Muka surat 1. Surah ini, tengok,
Surah ini sebagaimana biasa dinamakan Al-Fatihah. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, pembuka atau yang mula-mula. Pembuka atau yang mula-mula. Ia juga dinamakan Ummul Quran, ibu Al-Quran. Dan Ummul Al-Kitab, ibu kitab suci, kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar dan usul yang kerananya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan satu persatu apakah fungsi Al-Quran. Maka dinyatakan di sini ada 7 perkara. Tuan Syekh dalam mukaddimah pimpinan letak 7 perkara tentang kelebihan Al-Quran, nama Al-Quran ini, menerangkan satu persatu. Tengok, kemudian surah ini juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'ul Mathani maknanya 7 ayat yang diulang-ulang. Bacaannya dalam sembahyang yang berbilang rakaat, atau 7 usul yang diulang-ulang huraiannya dalam Al-Quran. Baik, itu mukaddimah pimpinan. Kita pergi kepada dalam mukaddimah Al-Muharrar. Ada setengah tafsir mengatakan ada 12 nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni nama dia saja ada 12 nama, tapi yang kita senarai sini ada 6. Mari kita tengok secara ringkas dah satu persatu. Tadi ada dah dalam pimpinan, tapi kita nak ambil dalam kitab kita ni. Yang pertama nama dia Fatihatul Kitab. Nama dia Fatihatul Kitab. Apa makna Fatihatul Kitab? Pembuka kitab ini. Dinamakan pembuka kitab li'annaha yuftatahu bi kitabatiha fil al-masahif. Karena dia pembuka mushaf. Mana bukalah Quran mana-mana pun, dia akan mula dengan surah Al-Fatihah, surah nombor 1. Wa yuqra'u biha fis salawat, dan dibaca dalam salat. Maknanya dia sebagai pembuka kepada surah-surah yang lain yang akan datang kemudian. Kita kena mula dengan Al-Fatihah, kemudian marilah nak baca surah Baqarah ke, surah Ali Imran ke, surah apa saja, tapi kena mula dengan Al-Fatihah. Itu nama yang pertama. Nama yang kedua tadi Ummul Quran. Nama dia Ummul Quran. Sebab apa nama Ummul Quran? Qala Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, summiyat Ummul Quran, dinamakan Al-Fatihah itu dengan Mak Quran. Sebab apa? Li taqaddumiha, kerana dia duduk depan kepada surah-surah yang lain yang akan datang dalam Quran. Jadi dia ni duduk depan. Dari sudut bacaan pun dia kena mula dulu, dari sudut tulisan pun dia dulu juga. Makna dia ni lebih kurang dengan makna Fatihatul Kitab tadi. Yang pertama Fatihatul Kitab, yang kedua Ummu apa ni? Ummul Quran, dekat-dekat. Sebab apa dinamakan Ummu, mak? Biasanya kalau kata ibu ni, litasmiyatil Arab kulla jami'in amran. Orang Arab ni kalau benda besar-besar dia letak ibu lalu. Kita Melayu pun sama juga, ibu negara, ibu segala punca, ibu segala masalah, sama juga. Maknanya benda besar jadi ibu lalu. Bahkan wayang api ni pun ibu Sawak Telekom. Ibu Sawak, ibu juga situ. Jadi ibu ni banyak benda. Maka sebab dia ibu, hak lain tu ikut dia belaka. Jadi dia tu Ummul Quran. Yang ketiga nama dia Ummul Kitab. Nama dia Ummul Kitab, mak kitab. Lesh? Sebab dalam tulisan mushaf Al-Fatihah nombor 1, maka dia jadi ibu kitab.
ibu kitab. Dan dimulai dengan dia ketika baca dalam solat, kita kena mula Al-Fatihah, barulah boleh baca surah lain. Yang keempat, nama dia As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u Al-Masani, tadi kita dah sebut terjemahan dia dalam pimpinan, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan dia ni 7 ayat. Sepakat para ulama kata 7 ayat. Semalam kita dah bincang, para ulama yang mengatakan Fatihah bismillah, basmalah, bismillah tak masuk ayat pun tetap Fatihah 7 ayat. Tetap Fatihah 7 ayat, dia berhenti di an'amta alaihim tu. Mana jadi 7 ayat. Dan Nabi SAW mensifatkan dia tu dengan as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Sebab diulang-ulang 7 ayat ni dalam solat fardu pun baca, dalam solat sunat pun baca. Jadi kata 7 ayat yang diulang sentiasa dibaca. Siapa dia solat, dia bacalah. Kemudian yang kelima, nama dia Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim dinamakan Quran yang agung. Kenapa? Sebab dalam dia litadammuniha, dalam Fatihah tu mengandungi semua istintipati ajaran yang ada dalam Quran. Duduk situ. Dia bermula dengan puji Allah Ta'ala. Dia sebut tentang sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim, arahan supaya beribadat dan ikhlas kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita juga mengaku lemah nak menunaikan kecuali dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa 'alal ibtihal, kita juga diajar berdoa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Ta'ala nyatakan kedudukan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nama dia Al-Quran Al-Azim, sebab agungnya dia tu kerana semua ilmu Quran tu terkandung dalam Al-Fatihah. Mari ulama lebih lagi, dia kata ilmu Al-Fatihah tu terkandung dalam ba bismillah. Kita kata kuat doa tu sebenarnya ba satu huruf tu pun terkandung belaka. Kita kata kita ambil yang ada yang jelas lah dalam perbincangan kita. Kalau tidak dia nak pergi ke batiniah. Apa dia ba tu, apa dia. Jadi hati-hati. Yang keenam, nama dia Suratul Hamdi. Suratul Hamdi. Suratul Hamdi maknanya surah pujian. Likauniha muftahatan bil hamdi, kerana dia bermula dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ada 6 nama. Kalau kata nak nama lagi, banyak lagi, tapi kita break setakat itu dulu. Kita break setakat yang ada itu. Dan setiap nama tu ada dalil. Dalilnya boleh kita tengok nanti dalam bab fadail. Ana tak nak dia berulang. Dia tak nak dia berulang. Jadi kita akan susun satu-satu. Lepas ni kita akan masuk dalam intisari kandungan yang telah disebut oleh pimpinan Ar-Rahman. Kemudian baru kita pergi kepada perbincangan yang lain, insya-Allah. Dalam pimpinan kata tengok. Biasa dia sebut surah ni maki tak maki dulu. Tapi kali ni dia tak sebut. Dia mula terus dengan nama Al-Fatihah. Kemudian tengok balik semula ke muka surat yang pertama tadi, muqaddimah surah Al-Fatihah. Dia kata kenapa nama dia Ummul Kitab, nama dia Ummul Quran? Sebab kenapa nama Ummu tu, ibu kitab, ibu Quran. Kenapa? Jadi tuan syekh kita ni, tuan syekh pimpinan, dia bawa pada kita 7 sebab. 7 sebab. Mari kita baca sela-sela. Yang pertama, menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla yang mencipta seluruh alam. Allah Ta'ala ni cipta seluruh alam. Kita kena yakin bahawa Allah tu ada. Dia pencipta. Sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuan pemilik penjaga pentadbir alam ini. Yang kedua,
menyebutkan kesimpulan sifat-sifat al-jalal. Al-jalal makna kebesaran, dan sifat-sifat al-kamal, iaitulah sifat kesempurnaan, sebagaimana terkandung dalam firman Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelaslah, samalah dengan tadi. Yang ketiga, menyatakan kepada manusia akan hari yang padanya kelak ia akan menerima balasan amalnya, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin, supaya seorang itu tidak menumpukan usahanya kepada mencari nikmat hidup dunia dan kelazatannya semata-mata dengan menindas orang, menipu orang, kena kepada orang. Sebab kita ada Allah Maliki Yaumiddin, ada pemilik hari pembalasan, mana kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Jangan berani-berani, jangan tunjuk kerah kepala, kita tetap akan dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, menerangkan tugas yang kerananya manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadat. Ini untuk ikhlaskan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab ibadat itu dengan segala jenisnya tak dapat tidak, yakni mesti, tulis pelajar, tak dapat tidak yakni mesti diperlukan oleh manusia, kerana ia menghidupkan iman, menyihatkan tubuh badan, memperbaiki akhlak dan mensucikan jiwa. Dengan iman yang hidup, tubuh badan yang sehat, akhlak yang baik dan jiwa yang suci, berhasillah kebahagiaan manusia, kebahagiaan perseorangan, dan kebahagiaan orang-orang yang sejenis dengannya. Yang kelima, memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia tidak akan dapat melakukan sesuatu pun melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan izinnya, sebagaimana disebut dalam ayat Iyyaka wa iyyaka nasta'in, hanya kami minta denganmu, kami minta apa? Minta pertolongan. Denganmu kami minta pertolongan. Yang keenam, menerangkan bahawa perkara yang utama dihajati dan dipohonkan daripada Allah Azza wa Jalla ialah memperoleh hidayah dan taufiq ke jalan yang membawa kebahagiaan, dan cara melaluinya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala Ihdinas siratal mustaqim, kerana telah sedia ada berbagai-bagai jalan yang akan ditempuh, dan cara-cara melaluinya pula banyak, berbilang-bilang dan berlain-lain, disebabkan berlainnya tabiat, adat dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Yang ketujuh, mengarahkan manusia supaya memerhati dan memikirkan kisah-kisah umat-umat manusia yang telah lalu dan hal ahwalnya, supaya ia memilih akan apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan kecelakaan mereka, sehingga dapatlah ia hidup di dunia ini dalam keadaan yang selamat dan berjaya mendapat nikmat yang kekal pada hari akhirat kelak dalam syurga Darussalam. Jadi itu dia panggil 7 sebab Al-Quran itu dinamakan dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quranil Azim, sebab terkandung dalamnya ada 7 perkara yang kita detailkan dalam muqaddimah ini. Alhamdulillah. Nah, maka ada pun nama Sab'ul Masani tadi kita dah sebut dah, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam sembahyang yang berbilang-bilang rakaat, atau 7 usul yang diulang huraiannya dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kelebihan surah ini dengan sabdanya yang bermaksud tidak ada dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah satu surah yang sama kelebihannya seperti Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Demikianlah kelebihan surah Al-Fatihah yang diwajibkan kepada orang yang mengerjakan sembahyang membacanya sekurang-kurangnya 17 kali
sehari semalam jika ia tidak musafir dan jika ia tidak masbuk. Dia ada dua jika. Tak musafir dengan tidak masbuk. Kalau orang masbuk, hilang juga dia punya kedudukan itu. Baik, bayanul makki wal madani. Ini kita balik kepada muqaddimah al-muharrar. Muqaddimah al-muharrar. Bayanul makki wal madani, surah apa ni, Al-Fatihah ni surah yang diturunkan di Makkah. Boleh. Suratul Fatihah surah makkiyatun, diturunkan di Makkah. Nazalat qabla al-hijrah, diturunkan sebelum hijrah. Wa huwa qaulul jumhur, inilah pandangan majoriti ulama. Dalilnya Allah Ta'ala sebut walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Kami telah berikan kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang dan dia Al-Quran yang maha agung. Suratul Hijri ayat 87. Dan hadis Abi Sa'id ibnul Mu'alla, Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, tulis molek sebab hadis ni akan berulang. Nabi SAW bersabda, hiya sab'ul mathani wal Quran al-azim allazi utituhu. 7 ayat yang berulang-ulang, dialah Quran yang agung yang Allah anugerahkan padaku. Hadis ini rawahul Bukhari. Maka ayat ini, fahadhil ayat yang menyebut tentang 7 masa ini makkiyatun bil ijma'. Ayat ini diturunkan di Mekah secara ijma' ulama. Maka Nabi SAW beritahu, aku diberi sab'ul masani, dan Nabi juga menamakan Al-Fatihah dengan As-Sab'ul Mathani. Maka jadilah dia itu, analisa dia itu surah makkiyatun. Satu, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa minal adillah ala makkiyatiha kadzalik, dalil bahawanya surah Fatihah ni makkiyah, anna salah la tasihhu illa biha. Solat tak sah tanpa Al-Fatihah. Wa qad syuri'atis salatu bi Makkah, salat difardukan di Mekah sebelum hijrah. Cuma nak solat Jumaat yang ramai-ramai itu tak boleh. Tapi asasnya solat telah difardukan di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Kita berpindah kepada maqasidus surah. Objektif surah ni apa? Ada 3. Yang pertama, at-ta'rif bil ma'bud, nak memperkenalkan Allah yang dipuja, yang disembah, tabaraka wa ta'ala. 2, bayanu tariqil ubudiyah, nak menyatakan cara beribadat. Kita nak beribadat hanya kepada Allah Azza wa Jalla, jangan campur-campur. Ibadat kepada Allah Ta'ala, lagi ibadat pula kepada benda lain, la. Satu je. Yang ketiga, bayanu ahwalin nas ma'a hadza tariq, menyatakan kepada keadaan manusia dalam jalan-jalan yang disebut tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan tu banyak. Mau ambil satu je, jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun isu besar dalam surah ini ada 5 perkara. Yang pertama, sifat Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua, al-yaumil akhir, Allah sebut tentang hari kiamat, Malik Yaumiddin. Yang ketiga, ifradullah ta'ala bil ibadah, ifradullah ta'ala bil ibadah, kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadat, iaitulah dengan iyyaka na'bud, dan juga meminta pertolongan Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, minta tolong, berdoa hanya kepada Allah, jangan lagi minta dengan benda lain. Yang keempat, at-ta'rif bis-siratal mustaqim, nak memperkenalkan siratal mustaqim, jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah tariqul muhtadin, jalan orang yang mendapat hidayah, bukan maghdubi alaihim, bukan dhalin. Yang kelima, tajannub, jauhkan diri daripada jalan orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, Yahudi dan geng-geng dia, waladhalin, dan ajaran sesat. Siapa dia ajaran sesat? Nasara, yang mereka rekakan ibadat, Kemudian munasabah. Ini menarik.
Munasabah iftitahul Quran bi suratil Fatihah. Munasabah apa sebab Al-Quran itu dimula dengan surah Al-Fatihah? Sebab iftatahallahu subhanahu kitabahu bihadhihi surah. Allah Ta'ala mula Quran dia ni dengan surah Al-Fatihah, li'annaha jama'at maqasidil Quran. Dalam Al-Fatihah ni terkumpul semua objektif Quran tu. Dan dalamnya lah mengandungi semua intipati ajaran Al-Quran dalam tu. Jadi dalam Quran ni sudah ada tajuk-tajuk besar, kemudian dia pergi kepada huraian-huraiannya dalam surah-surah yang akan datang. Yang ketiga, wa fi zalika bara'atu istihlal. Maknanya permulaan yang baik. Kita nak mula apa-apa cakapan, kena puji Allah dulu. Apa saja ucapan kita, mesti kita puji Allah, kemudian kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mula dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia panggil dibajatil khutbah. Maknanya eloknya kita nak mula cakapan, nak mulakan tulisan kita dengan puji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, itu di antara kelebihan dia. Kemudian kita pergi kepada fadilat. Tanda belajar fadailus surah, kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya. Kelebihan surah ini dan ciri keistimewaannya, yang pertama, banyak dia kata, kita ambil dalam sunnah Nabi yang sahih, yang jelas. Yang pertama, annaha nur. Al-Fatihah ini dipanggil cahaya, Quran ini cahaya. Tidak diberikan surah ini kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil dia, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama Jibrilul qa'idun 'inda Nabi. Jibril duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bunyi suara bergegar di langit. Gaub bunyi. Farafa'a ra'sahu. Jibril tengok langit. Oh. Dia kata hadza babum minas sama' futihal yaum. Lam yuftah qattu ila al-yaum. Pintu di langit tu yang tak pernah dibuka berapa hari. Hari ini dibuka, maka malaikat pun turun daripada pintu, turun ke bumi. Malaikat ni tak pernah turun kecuali pada hari ini. Fasallama, dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Jibril tadi. Wa qala abshir binuraini utitahuma. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan berita gembira dengan dua cahaya yang Allah anugerahkan kepada Tuhan. Tidak pernah diberi kepada nabi-nabi sebelum daripada Tuhan. Apa dia dua cahaya ini? Yang pertama, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, wa khawatim, dan dua ayat akhir surah Al-Baqarah, iaitulah Amanar Rasul sampai ke akhirnya. Lan taqra' biharfin minha illa utitah. Kamu tidak akan baca dengan mana-mana huruf dianya kecuali Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu apa yang kamu nak. Hadzal hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Mana Fatihah itu dipanggil nur, cahaya yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah apa ni? Fadilat yang kedua, anda belajar. Fadilat yang kedua, annahu biqiraatiha, bila kita baca Fatihah dalam solat kita, seolah-olah kita berinteraksi, berkata-kata, bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Bercakap dengan Allah. Mana dalil? Dalil di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan, man shalla salatan, siapa dia solat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, dia tak baca Fatihah, tak baca ummul Quran, fahiya khidajun
maka solat dia tak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, orang tanya Imam Abu Hurairah, inna nakunu wara al-imam, kita duduk belakang imam. Imam baca, kita nak baca tak? Faqala iqra' biha fi nafsik, baca dalam dirimu. Mana baca perlahan, jangan baca kuat. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku bagi solat ni dengan hamba aku dua bahagi, satu bahagian untuk aku, satu bahagian untuk hamba. Wa li abdi ma sa'ala, bagi hamba aku apa yang dia minta dalam solat ni aku beri. Dengar ni, fa iza qala al-abdu, bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik alam ini, Allah jawab, hamidani abdi, hamba aku telah puji aku. Wa iza qala, bila kita baca ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala yang maha kasih, yang belas, yang yang maha kasih kepada hamba dia, rahim, kasihan belah dia. Allah Ta'ala jawab, asna alayya abdi, hamba aku telah puji, telah puja aku. Wa iza qala maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah jawab, majjadani abdi, hamba aku telah memuja aku. Ada kalanya ada jawapan juga, fawwada ilayya abdi, hamba aku telah serah urusan dia kepada aku. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kami sembah engkau saja Allah, dan denganmu kami minta pertolongan. Allah kata hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini untuk aku dan untuk hamba aku. Hamba aku dia minta, dia nak apa? Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan kita minta tu tunjuk jalan lurus, tak mau yang bengkok, tak mau yang ni, maka Allah kata haza li abdi, ini untuk hamba aku, dia minta untuk dia. Yang awal tadi kita puji Allah. Wali abdi masalah, memintalah mu nak apa. Jadi alhamdulillah, jadi siapa nak bermunajat dengan Allah, nak berkata-kata dengan Allah, solat, baca Al-Fatihah, maka kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tak dengar lah. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai', macam mana Tuhan berkata-kata, itu hak dia, jangan ditanya. Hak kitanya, kita terima arahan Allah, beramal dengan dia. Hadis ini rawahu Muslim. Kelebihan yang ketiga, annahu la salata liman lam yaqra' biha, tak sah salat siapa dia tak baca Al-Fatihah. Tidak sah salat siapa tak baca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Ubadah ibnu Samit, Ubadah ibnu As-Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah salat siapa dia tak baca Al-Fatihah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang keempat, anha ruqyatun, dia ni Fatihah ni boleh jadi ruqyah. Ruqyah ni jampi bila orang sakit. Hadis ni panjang, ana ringkaskan. Kalau nak panjang tengok dalam catatan nanti insya-Allah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, intalaqa nafaru min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin. Beberapa orang sahabat Nabi musafir. Bila sampai petang gelap, dia pun pergilah di kampung orang yang pinggir bandar tempat mereka pergi tu. Minta dengan orang kampung, boleh tak kami nak jadi tetamu kamu, mana nak duduk sinilah, ada tetamu, bagi tempat kita duduk molek-molek. Fa'abaw, tak mau, kita tak kenal awak, duduk masing-masing duduk sendirilah, pasal kemah mu tepi pinggir. Takdir Allah SWT nya malam tu penghulu kampung Ludira digigit, disengat oleh
binatang berbisa. Apa dia tak tahu dia kena sengak ke apa. Oh, orang kapuh habis bomo, habis jampi serapa, jin jemalah semua mari pakai tiup daun sirih, daun pinai lah. Kalau kita lah Melayu ni, anak mana daun sirih. Dah, tak jadi. Hai. Tok Hulu sakit ni. Dia kata gini lah, kalau kita pergi minta tolong, hok duk kemoh tepi kampung tu, kok mereka pandai. Dia bertanya, ada di kalanganmu orang pandai ruqyah? Jadi jawab di puak-puak sahabat Nabi ni, na'am. Wa inni wallahi inni la arqi. Aku boleh jampi. Tapi sudah demand kata orang sekarang. Dah. Kami minta nak jadi tetamu awak tak setuju deh. Sekarang ni meminta kami supaya jampi tok ngulu kamu. Ya, boleh, tapi syarat bagi upah. Kalau lah jadi tetamu tak ada upah dah. Sebab itulah kita ni jangan sombong dengan orang. Kita tak tahu ada kalanya kita perlu pada orang tu. Jadi mereka kata tak apalah, kalau sembuh kami akan beri qati' minal ghamam, beberapa ekor kambing kita akan beri. Jadi sahabat Nabi pergi, dia pergi ke Tok Hulu sakit tadi, dia pergi baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca dengan yakin Allah Taala turun dengan ayat yang mulia ini. Fa ka'annama nashita min iqal. Seolah-olah tali ikat tu terbuka. Sudah baca Fatihah ni, Tok Ngulu ni hok sakit ngek-ngek ni senyum macam tak ada apa-apa. Subhanallah. Allahu akbar, tengok ni. Tak ada sakit. Jadi tak apa, dah janji nak bagi kambing, dia bagi. Jadi sahabat-sahabat ni tak berani nak guna kambing tu, nak sembelih tak berani. Tak boleh makan. Kita balik tanya Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, maka dia balik. Dia pun cerita apa yang berlaku pada Nabi. Nabi tanya dia, wa ma yudrika annaha ruqyah. Mu tahu mana surah Fatihah ni ruqyah? Thumma qala qad asabtum. Nabi kata betul hang baca. Boleh kerana mu yakin baca sungguh, hilang penyakit kau tu. Kambing macam mana kambing? Ada lagi? Nabi kata masuklah aku dalam kumpulan ni juga. Bolehlah kambing juga. Fadhahika, Nabi kita ketawa kepada para sahabat. Dia bukan nak kambing tu, tapi maknanya Nabi kita bergurau dengan sahabat ni, bagilah aku saham sama. Allahu akbar. Hadis ni rawahul Bukhari. Kita kata alhamdulillah. Maknanya tapi kita kena yakin lah, jangan duduk main loleh-loleh. Jadi ke dak entah sedar baik tersebut tak jadi. Kita kena yakin. Sebab itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, senjata tajam, tangan yang memukul tu kuat tak kuat. Maknanya Quran ni kalamullah. Sama ada ayat kursi ke, 3 kul ke, Fatihah ke, semuanya power. Tapi kalau tangan terlembek ke tagih ni, dia panggil penyakit apa ni orang menggigil sekarang? Apa kanser? Duk gini nak pegang tangan, pegang pisau hak tajam sekali pun tak. Kalau pistol pun duk gini tak, tembok tak kena. Begitulah ibarat kita ni, kalau keyakinan kita goyah, kita baca ayat kursi tak memberi bekas kepada orang yang dibaca itu. Kena yakin, kena kuat. Allahu akbar. Tengok lagi yang kelima, tulis kelebihan yang kelima. An Abi Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id kata, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu, aku duduk solat. Tengah duduk solat, Nabi lalu. Nabi panggil, Abu Sa'id. Aku tak jawab lah, tengah solat. Lepas solat aku pergi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak jawab panggilan Nabi tadi. Faqala ma mana'aka an ta'tiya? Abu Sa'id, kenapa kamu tak datang waktu aku panggil tadi? Qultu kuntu nusalli, saya sedang solat Rasulullah. Faqala, mu tak dengar ke Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, perkenankanlah kamu bagi Allah dengan Rasul bila dia panggil untuk menghidupkan hati kamu. Mana kalau Nabi panggil tengah solat, kita kena berhenti pergi. Orang lain tak boleh lah. Cuma ada khilaf ulama tentang kalau mak panggil. Kita tengah solat Allahu Akbar,
Tiba-tiba mak kita panggil, Muhammad, Said, kita kena berhenti jawab. Kalau solat sunat, berhenti. Kalau tak, kalau ataupun mak kita dekat, boleh je kita isyarat. Contohnya kita tengah solat, Muhammad, kita tengah baca Fatihah ni, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Biar dia tak, oh ada solat. Dia tengok ada solat. Takut jadi anak derhaka. Hei, zaman kita hari ni dengan main telefon ni 10 kali panggilnya awak tak dengar, lemak-lemuk kenyangnya. Allahu akbar. Ni kita dengan Nabi tak boleh sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia panggil dalam solat pun kena berhenti. Cuma dengan mak kita ada khilaf, tengok situasi. Baik, balik kepada hadis. Nabi kita tegur Abu Sa'id. Nabi kata Allah Ta'ala perintahkan kalau Nabi panggil kena jawab walaupun dalam solat. Summa qal, kemudian Nabi kita nak bagi anugerah pada Abu Sa'id. Anugerah ni kepada kita sama. Ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran. Nak ke tidak Abu Sa'id, aku ajar kepada kamu surah yang paling agung, yang paling besar yang ada dalam Quran. Qabla an akhruja minal masjid, sebelum aku keluar daripada masjid, aku nak bagi tahu kepada kamu surah yang paling agung, yang paling hebat dalam Quran. Tak ada. Jadi Abu Sa'id duk tunggu ni, Nabi nak bagi tahu. Duk tunggu. Habis urusan, fazahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal masjid. Nabi nak keluar daripada masjid, Abu Sa'id lagi pitah depan. Ya Rasulullah, janji tadi sebelum keluar masjid nak bagi tahu satu surah yang agung dalam Quran. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bagi tahu, alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, inilah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azimul ladzi utituhu, Al-Quran yang agung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada aku. Jadi nama Fatihah itu Quranul Azim, salah satu daripada nama Al-Fatihah. Jadi hadis ini rawahu Al-Bukhari. Cukuplah 5 hadis yang sahih yang menunjukkan kepada fadilat, kelebihan Al-Fatihah. Nak lagi, banyak lagi dalam kitab-kitab lain ada hadis yang sahih dan ada hadis yang tidak sahih. Yang kita sebut tadi 5 riwayat yang sahih, kita kata alhamdulillah, kita pasakkan dalam hati kita, kita tanam dalam dada kita, Al-Fatihah surah yang terbaik, ayat kursi ayat yang terbaik. Tanda boleh. Ayatul kursi ayat, Al-Fatihah surah, tak beza. Adapun surah apa ni yang kita baca 3 kul dalam sebelum di akhir solat dulu, di akhir tafsir dulu, Nabi kata 3 ayat ini, ayat yang tidak ada dalam Taurat, tak ada dalam Quran, itu kelebihan dari sudut ta'wiz, dari sudut isti'azah, dari sudut tauhid dan juga minta perlindungan. Jadi ayat ini tak sebut, dia sebut tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada 7 perkara dalam ayat ini, tetapi secara mutlak bila sebut surah yang terbaik, surah Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah surah-surah lain taba'un lahu, ikut kepada yang ada itu. Baiklah, sebagai penutup secara ringkasnya, pandangan ulama Islam tentang baca Al-Fatihah dalam solat. Sebab ada orang tanya ni, dia kata, Ustaz, ada orang kata kalau kita baca, kalau kita duduk belakang imam baca kuat, kita tak payah baca Fatihah. Ada kepandangan na'am, betul. Hukum qiraatil Fatihah fi salah, hukum baca Fatihah dalam salat, ada 3 pandangan ulama. 3 pandangan ulama. Ini hukum ni ana ambil dalam kitab At-Tafsirul Munir supaya senang. Orang ada kitab boleh rujuk kitab At-Tafsirul Munir. Dia kata ar-ra'yul awal, pendapat yang pertama lil Hanafiyah. Ulama mazhab Hanafi kata wa huwa adamu wujubi qiraatil Fatihah, tak wajib baca Fatihah. Yang wajibnya bagi imam ke makmum ke seorang ke, iaitulah baca mana-mana ayat je. Wa huwa qiraatu ayatin minal Quran, baca ayat-ayat dalam Quran sekadar 6 ayat. Nama ni baik. Jadi dia bagi dia tak payah Fatihah, mana macam ayat. Allah Ta'ala sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalil dianya membacalah
apa yang kamu ingat daripada Quran. Tak syarat Fatihah. Hadis dalil dia daripada sunnah. Jangan kata dia main-main, jangan. Ada dalil. Dalil dia hadis al-musi salatuhu, orang yang tak pandai solat. Nabi kata iza qumta ila solah, bila nak solat, ambil wudu, hadap kiblat, thumma qra ma tayassara maka amil Quran, membaca ayat-ayat yang kamu ingat. Habis. Jadi ni hadis Nabi kata la solata, tak sah maya tanpa Fatihah. Dia jawab hadis itu sunat. Bukan menafi sihah, nafiyul fadilah. Ini semua mazhab Hanafi. Kita tak mau bahas panjang, anak nak sebut je supaya para jemaah tahu. Pandangan yang kedua, pandangan yang kedua ni, ni yang kita dah pakai deh. Bagi ulama Malikiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah. Ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali, wajib baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam solat bagi imam dan bagi makmum. Kena baca. Dalilnya hadis tadi. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah, tidak sempurna, tak jadi solat siapa dia tak baca Al-Fatihah dalam solat. Jadi maka ini jelas. Ada lagi hadis lain lagi Nabi sebut la tujzi salah, tak sah solat siapa tak baca Fatihah. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Bukhari Muslim, Nabi kata sallu kama ra'aytumuni usalli, musalat seperti aku salat. Dan para ulama mengatakan bahawa para sahabat telah mendengar Nabi salat dia baca Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat bagi imam ke bagi makmum ke belakang solat solat jahriyah subuh maghrib isyak, makmum mesti kena baca. Makmum mesti kena baca. Pandangan yang ketiga sedikit perbezaan, kena baca. Cuma dia kata kalaulah imam tu solat siri zuhur asar, rakaat yang ketiga maghrib, rakaat yang ketiga empat isyak, maka kita kena baca. Tapi kalaulah imam tu baca kuat, tak wajib baca, sunat je baca Al-Fatihah. Li'annal amral qur'ani, kerana Quran Allah Ta'ala sebut wa idza qura'al qur'anu fastami'u, bila dibaca Quran kamu kena dengar. Jadi oleh kerana tu imam baca dah, mu apa baca pula belakang, dengar je lah. Jadi itu dia panggil kita kata alhamdulillah ini pandangan-pandangan para ulama. Jadi kalau ada orang kata memang ada, cuma yang kita pilih bagi ana lah apa yang kita amalkan. Pandangan yang kedua tadi yang mengatakan tetap kita baca Al-Fatihah walaupun imam baca dalam solat jahriyah, cuma kita kena perlahankan bacaan sekadar kita dengar di telinga kita. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan ringkas-ringkas muqaddimah surah Al-Fatihah. InsyaAllah sidi yang akan datang kita tafsir ayat bermula daripada alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladdallin, dan kita mencari 5 faedah secara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.